dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk beribadah, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab kita ini. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang menceritakan doa-doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran qala Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bersafar, yakni baginda nak keluar daripada rumah, membuat satu perjalanan, sama ada perjalanan itu untuk pergi berperang ataupun tujuan yang lain, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Wahai Allah, denganmu, yakni dengan bantuanmu, asulu, aku menyerang musuh, ataupun aku berhadapan dengan orang yang hendak dijumpai. Wabika ahulu, dan dengan bantuanmu aku memalingkan diriku, yakni daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Wabika asiru, dan dengan bantuanmu aku berjalan, yakni aku berjalan untuk bertemu dengan musuh ataupun dengan sesiapa yang dikehendaki. Maka maksud daripada doa ini ialah fansurni alaihi, bantulah aku untuk menghadapinya. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah. Maksudnya tak kira lah, di sini disebut untuk safar. Dalam syarah hadis ini ditulis sama ada untuk pergi berperang ataupun tujuan yang lain. Nabi baca doa ni, Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila pergi berperang, baginda membaca Allahumma, wahai Allah, anta abudi, engkaulah tempat aku bersandar, aku beriktimad. Wa anta nasiri, dan engkaulah pembantuku. Bika ahulu, dengan bantuanmu aku menyerang musuh. Wa bika ahulu, dengan bantuanmu aku berpaling daripada maksiat. Wa bika asulu, dan dengan bantuanmu aku menyerang musuh. Wa bika uqatilu, dan dengan bantuanmu aku berperang. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika keluar pergi perang. Masya-Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi thalatha takbiratin
ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada berperang, balik daripada berperang ataupun pulang daripada mengerjakan haji ataupun pulang daripada mengerjakan umrah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertakbir di setiap tempat yang tinggi daripada bumi ini. Bila Nabi naik ke tempat yang tinggi, maksudnya dalam laluan tu, naik tempat bukit sikit, baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali takbir. 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata ulama, 3 kali ini yang disebut di dalam hadis ini adalah untuk menerangkan perbuatan Nabi pada ketika itu. Nabi sebut 3 kali, Nabi baca 3 kali. Tetapi untuk kita ni, sebagai mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, dia tidak terhad kepada 3 je. Kita nak baca banyak pun tak apa. Naik dalam perjalanan pulang kita, dalam perjalanan balik kita daripada mana-mana, naik tempat yang tinggi, bukit ke apa ke, dalam laluan kita ni, zaman sekarang mungkin payah nak jumpa. Naik kena jalan genting, jalan apa nama ni, karak tu, boleh jumpa. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Tujuan ni apa? Nak menunjukkan bahawa walaupun kita ni naik ke tempat yang tinggi, tempat yang tinggi, orang lain duduk bawah belaka, tetapi kita masih menyebut bahawa yang paling besar, yang paling hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita besarkan Allah. Dia punya munasabah dia lah, kata ulama. Apa munasabah bertakbir di tempat yang tinggi ni bila naik tempat tinggi? Sebabnya yang pertama, diri kita, nafsu kita dia suka duduk tempat tinggi. Duduk atas sekali suka lah. Semua nak. Sebab apa? Di tempat yang tinggi ini kita dapat menguasai semua. Kalau orang perang, dia akan cari bukit, duduk atas. Maka kerana itu, kata ulama, orang yang berada di tempat yang seperti itu, maka sebaiknya dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dalam hati dia, dalam fikiran dia sentiasa ada bahawa yang maha berkuasa, yang maha besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu tak ada apa-apa. Itu dia punya munasabah dia. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya lah segala kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kemudian baginda sambung lagi aibuna. Aibuna makna dia kami sedang pulang. Kami sedang pulang. Kata ulama, kenapa nak bagi tahu sedang pulang balik? Nak bagi tahu juga ke? Tak. Maksud daripada bagi tahu kami sedang pulang ini, kami sedang pulang balik daripada mengerjakan satu ibadah yang besar. Pergi perang dalam zaman Nabi itu, pergi perang tu besar tu, bukan senang. Kita dengar je pergi perang. Cuba diminta kita untuk keluar pergi perang.
ataupun pergi haji, pergi umrah, pada waktu itu bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan satu perjalanan yang mudah. Kita sekarang pun sama juga, bukan perjalanan yang mudah. Kena naik kenderaan, nak boleh ke sampai tu, nak tunggu sampai ke hari wukuf, siap wukuf, kemudian nak selesaikan apa panggil rukun-rukun haji, sampailah pulang balik. Dia bukan ibadah biasa-biasa, ibadat besar. Orang nak pergi pun beratur. 2-3 bulan lepas saya daftar anak untuk haji. Tengok tahun pilihan haji 2130. Tahu kita 2130. Anak umur berapa tak masa tu? 2130. Masya-Allah. Punya. Tapi pilihan Allah semua tu. Pilihan Allah Taala belaka. Allah nak pilih bila-bila je. Tahun bila-bila tiba-tiba Allah bagi. Khair. Jadi tu Nabi baca ibuna, kami sedang balik, kami sedang pulang daripada mengerjakan ibadah yang besar. Taibuna, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni khususnya macam orang pergi haji. Orang pergi haji ni bila hari Arafah tu, lepas daripada masuknya waktu wukuf, waktu tu waktu yang disunatkan kita berdoa sebanyak-banyaknya. Sampailah ke nak maghrib waktu tu. Ulama sebut selepas sahaja habis waktu wukuf ni, kalau ada satu orang tu dia rasa doa-doa dia tak diterima tu berat. Sebab waktu wukuf tu ada waktu yang paling mustajab doa. Paling mustajab doa. Kemudian bila satu orang tu balik daripada mengerjakan haji, maka sayugialah dia itu satu orang yang niat sungguh-sungguh nak tinggal dah semua benda-benda hak tak molek. Sifat-sifat, amalan-amalan, perangai yang tidak baik yang sebelum ini dia pernah buat ataupun dia biasa buat, balik daripada haji ni azam nak tinggal. Tu Nabi sebut taibuna, bertaubat. Ulama sebut taubat ni apa dia? Taubat ialah tarku ikhtiyari dhanbin sabaqa anka misluhu ta'ziman lillahi ta'ala. Taubat ialah meninggalkan pilih dosa yang pernah terlaku oleh kita sebelum ini. Kita tinggal memilih melakukan dosa yang sebelum ini kita telah pun pernah buat. Dan kita tinggal itu ta'ziman lillahi ta'ala, kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala larang kita daripada buat perkara tu. Jadi kerana itulah kita tinggal. Itu taubat. Abiduna, beribadat. Sajiduna, sujud. Li Rabbina, kepada Tuhan kami. Hamiduna, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahu wa'dahu, benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan janjinya. Wa nasara abdahu, dan dia membantu hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdahu, dan dia mengalahkan puak-puak ataupun kumpulan-kumpulan musuh wahdahu, dalam keadaan sendiriannya. Jadi ini yang doa Nabi SAW baca apabila pulang daripada berperang, ataupun pulang daripada mengerjakan haji, ataupun pulang daripada mengerjakan umrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala rajabun qala Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa ballighna ramadan. Ini doa biasa dibaca.
Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab maka baginda membaca doa, Allahumma, wahai Allah, barik lana fi Rajabin wa Sya'bana, berikanlah keberkatan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Apa maksud beri berkat? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beri keberkatan kepada kita dalam 2 bulan ini. Maksudnya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya beri taufik kepada kita, beri hidayat kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh dalam 2 bulan ni. 2 bulan ni dia macam muqaddimah Ramadan. Persiapan. Bulan Ramadan ni nak apa? Nak buat amal banyak. Jadi buat latihan dia ni 2 bulan yang sebelum tu. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nabi sebut. Sebab apa Nabi sebut ballighna Ramadan? Sebab antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan ni dia ada selang sebulan. Dia ada lebih kurang 60 hari baru sampai Ramadan. Bermula daripada 1 Rajab. Jadi jauh. Ke Nabi SAW doa, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tapi maksudnya sama je. Minta doa supaya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Yakni beri taufik pada kita supaya kita ni dapat buat amal-amal saleh sebanyak-banyaknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-mu'adhdhina qala mithla ma yaqulu hatta idza balagha hayya 'alas salati hayya 'alal falahi qala la haula wala quwwata illa billah. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin melaungkan azan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebut ataupun akan membaca seperti mana yang dibaca oleh muadzin. Muadzin sebut Allahu Akbar, Nabi pun sebut Allahu Akbar. Sebut asyhadu an la ilaha illallah, sebut juga asyhadu an la ilaha illallah. Jawab azan dia panggil. Sehinggalah apabila muazzin sampai kepada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca la haula wala quwwata illa billah. Maksud hayya 'alas salah, marilah kepada solat. Datanglah segera kepada solat. Hayya 'alal falah, marilah kepada kejayaan, datanglah segera kepada kejayaan. Maka Nabi membaca la haula wala quwwata illa billah. Mana apa la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya untuk kita menjauhkan diri daripada maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala illa billahi, melainkan dengan bantuan Allah. Kalau nak mari semayang, nak mari semayang, nak semayang pun perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayat daripada Allah. Tak ada tak boleh, walaupun tahu. Kalau tanya tahu, tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia tanya tak sampai seru, dia kata. Sebab apa? Daya dan upaya untuk kita menjauhkan diri daripada segala dosa dan juga untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya datang daripada Allah. Sebab tu kena minta sama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-mu'adhdhina yatashahhadu qala wa ana
Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-mu'adhdhina qala hayya 'alal falah qala Allahumma ja'alna muflihin. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muazzin membaca syahadah di dalam azan, yani asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, wa ana, dan aku juga. Maksudnya aku juga bersaksi. Nabi jawab begitu. Maka ada sebahagian ulama kata, kalau muazzin laungkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup kita jawab dengan wa ana. Aku juga. Maksudnya aku juga bersaksi. Tapi dalam kitab-kitab fiqh yang saya baca, saya tak jumpa lagi ya. Sunatnya untuk orang yang mendengar azan, apabila muazzin membaca syahadah, dia pun jawab sama juga, baca syahadah juga. Sama ada ketika muazzin baca syahadah secara perlahan, yang dipanggil tarji' dalam azan. Yang sebelum muazzin baca 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunatkan muazzin tu disebut 4 kali secara perlahan dulu. Itu dalam istilahnya dipanggil tarji'. Dibaca dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah yang kuat punya. Jadi itu pun disunatkan kepada orang yang mendengar, jawab juga hak perlahan tu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muazzin menyebut hayya 'alal falah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ja'alna muflihin, wahai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya. Jadikanlah kami orang-orang yang berjaya. Di dalam masalah jawab azan ni panjang lebar lah kalau dalam kitab-kitab fiqh. Dan sunat untuk jawab azan ni antara sunat yang diberi penekanan juga. Kalau dalam kitab-kitab fiqh tu dibahas. Kalau ikut tarjih itu biasanya kita tak apa dengar. Melainkan kalau pakai pembesar suara, pakai speaker, mungkinlah dengar. Tapi kalau biasa-biasa itu tak dengar. Itu pun disunat juga. Orang yang menjawab azan ni sunat juga dia baca. Maknanya dia akan baca asyhadu an la ilaha illallah, dia akan baca 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. Cuma 2 4 kali. Sunat dia sebut. Sehingga dibahas. Kalau satu orang tu duduk satu tempat, dia dengar banyak azan. Situ azan, sana azan, semua azan. Dalam TV tak ciyah. Jadi dia nak jawab hak mana se? Ada yang sebut dia jawab azan di tempat mana dia solat. Dia jawab azan daripada tempat yang dia nak pergi semayang. Azan tu dia jawab. Tapi ada juga ulama sebut bahawa dia jawab semua sekali. Semua azan tu dia jawab. Macam mana nak jawab semua sekali? Yakni dia tunggu sekira-kira semua muazzin dah selesai sebut waktu, baru dia jawab. Niat untuk semua.
Biasa azan serentak kan. Kalau lambat pun lambat sikit-sikit je. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah, dia tunggu sekejap sehingga asyhadu an la ilaha illallah daripada tempat-tempat yang dia dengar ni selesai belaka, baru dia jawab asyhadu an la ilaha illallah untuk semua. Sekali je lah. Nak bagi tahunya sunat dia jawab tu. Hak dia dengar tu jawab belaka. Kemudian untuk hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, oleh kerana ada riwayat yang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa tadi, Allahumma ja'alna muflihin. Jadi selepas disebut la haula wala quwwata illa billah, disambung lagi Allahumma ja'alna muflihin. Sambung sikit lagi. Cuma yang sunat jawab azan ni adalah orang yang mendengar azan. Maksudnya bukan juru azan, bukan muazzin. Muazzin dia azan, dia tak sunat jawab. Sebab dia azan dah. Dia sebut dah. Jadi tak disunatkan untuk dia jawab. Khair. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-baiti qala Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ke arah Baitullah, ke arah Kaabah, maka baginda membaca Allahumma, wahai Allah, zid baitaka hadha, tambahlah kepada rumahmu ini tashrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, kelebihan, wa birran, kebaikan, wa mahabatan, dan kehebatan. Doa melihat Kaabah ni. Kalau kita diberi peluang untuk pergi ke Mekah, sama ada mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji, nampak Baitullah, baca doa ni, Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Biasa kalau kita pergi ikut mana-mana travel agent dia, biasa dia akan sedia dah doa-doa tu, tinggal nak baca je. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi a'udzu bika min hali ahlin nar. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang baginda suka, maka baginda membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat daripadanya menjadi sempurna segala amalan-amalan yang salih. Segala amalan-amalan yang salih. Ni bila lihat benda yang kita suka. Yang kita suka tu maksudnya yang tidak bertentangan dengan syarak lah. Bukan hak kita suka maknanya hak nafsu suka. Nafsu ni suka hak pelik-pelik. Yang tidak melanggar batasan syarak, dan baca doa ni alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ada orang jamu kita, ada orang belanja kita, orang beri makan pada kita, baca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Sebab nak sempurnakan segala amal-amal yang salih ni pun dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila baginda melihat sesuatu yang baginda tidak suka, maka baginda membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan.
Semua keadaan ni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang ciptakan keadaan tersebut. Cuma baginda tambah lagi doa, Rabbi a'udzubika min hali ahlin nari. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada keadaan ahli neraka. Benda-benda yang kita tak suka lah. Benda yang tak suka ni macam-macam lah. Sampai ada benda itu masuk dalam kategori Allah Subhanahu wa taala tak suka juga. Yang tu memang pasti benda yang Allah Taala larang. Tengok baca doa supaya kita ini diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a sawt ar-ra'di was-sawa'iqi qala Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dhalik. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar bunyi guruh dan peti-peti, bunyi dentum ke atas tu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma, wahai Allah, la taqtulna bighadabika, janganlah bunuh kami dengan kemurkaanmu, wala tuhlikna bi'adzabika, dan janganlah binasakan kami dengan azabmu, wa'afina qabla dhalika, dan peliharalah kami sebelum itu. Ini doa. Sebab Nabi SAW bila berlaku contohnya macam geguruh, kalau di sebelah tanah Arab sana mungkin jarang-jarang nak boleh, sebab dia pun jarang-jarang hujan. Tempat kita ni dengar sokmoh. Nabi SAW bila berada dalam keadaan seperti itu, Nabi tak senang duduk. Nabi tak senang duduk. Sehingga riwayat sebut bila berlaku bunyi guruh ni, Nabi SAW akan pergi situ, pergi sana, pergi sini, berjalan sana sini, tak senang duduk. Bila dah habis dah semua, turun hujan selesai, barulah air muka Nabi berubah, nampak gembira. Sebabnya Nabi bimbang, hak nampak gelak-gelak bunyi kuat ni nampak macam dia rahmat nak turun hujan, rupanya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kaum yang Allah Taala hantarkan azab seperti itu. Dia nampak awan hitam, nampak ad-dukhan. Dia ingat hujan nak turun, suka, rupanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW sangat takut. Sebab tu Nabi doa ni, la taqtulna bighadabika, janganlah bunuh kami dengan kemurkaanmu, wala tuhlikna bi'adzabika, janganlah binasakan kami, musnahkan kami dengan azabmu, wa'afina qabla dhalika, peliharalah kami sebelum daripada perkara itu berlaku. Maksud pelihara kami ni supaya maksud daripada peliharalah kami sebelum daripada perkara itu berlaku, maksudnya janganlah benda tu menimpa kami, janganlah azab itu menimpa kami. Ni doa Nabi baca bila mendengar bunyi guruh di langit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'da qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar bunyi guruh, maka baginda membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Maha suci zat yang bertasbih oleh guruh tersebut dengan memujinya.
Ulama ada bahas bunyi suara guruh. Bunyi suara guruh. Guruh ni sebenarnya yang disebut oleh para ulama, mufassirin menyebut guruh ni adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bawa awan. Jadi bunyi guruh tu adalah bunyi suara dia, suara malaikat tu. Ini disebut oleh kebanyakan ulama. Yang dimaksudkan dengan guruh ini adalah malaikat. Bunyi yang kita dengar tu suara dia. Itu dia punya suara. Cuma kita tak faham je lah. Bunyi gonggang-gonggang tu kan, kita tak faham. Tapi sebenarnya dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi baca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi, Maha suci zat yang guruh bertasbih dengan memujinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Ini doa yang paling mudah ni. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, maka baginda membaca Allahumma, wahai Allah, sayyiban nafi'a, yakni turunkanlah kepada kami hujan nafi'a yang memberi manfaat. Tengok hujan turun, kadang-kadang lama tak hujan kan, rasa nak ada hujan. Bila turun hujan rasa tak berhujan pula. Jadi doa, bila turun hujan doa. Pernah berlaku di Madinah kemarau. Jadi sahabat mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun doa, turun hujan, seminggu turun. Sampai banjir. Mari pula sahabat kata habis wasak tanaman ni. Doa pula. Nabi doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, turunkanlah hujan ini di sekeliling kami, kawasan keliling-keliling ni, wala alaina, bukan atas kami sampai jadi banjir ni. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala turunkan hujan tu hujan yang memberi manfaat. Sebab asasnya air yang turun daripada langit ni, kalau dia turun dengan kadar yang banyak, tempoh yang panjang, maka dia itu jadi asbab untuk mudarat. Asbab untuk mudarat. Jadi banjir dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu. Walaupun ada jabatan kaji cuaca, dia boleh ramal je lah berdasarkan kiraan-kiraan dia. Tapi yang berlaku tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Bila-bila lagi sekarang ni tak menentu. Tak boleh nak agak lah. Kejap hujan, kejap panas. Tak tahu musim mana. Macam sama je sepanjang tahun. Bila nampak hujan turun, doa selalu, Allahumma sayyiban nafi'an. Wahai Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Masuk isyak lagi. Sudah. Isyak. Minit. 2 minit lagi. Ni sikit lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sala as-sailu qala ukhruju bina ila hadzal wadi alladhi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahhara minhu wa nahmadallaha alaihi. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ataupun bersabda, marilah keluar bersama kami ke lembah ini yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikannya sebagai tempat untuk bersuci. Yakni Allah taala jadikan air yang ada padanya air yang suci, maka kita dapat bersuci daripadanya dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas air ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apabila berlaku musim kemarau.
buat salat minta hujan. Bila buat salat minta hujan, hujan pun turun, maka dalam kitab-kitab fiqh sebut afdal, sunat bagi kita air yang hujan yang turun mula-mula tu kita pergi, kita pergi kenakan diri kita kepada air tu. Kalau boleh mandi, wuduk. Bahkan kata dalam kitab-kitab fiqh disebut kita pergi kepada hujan tersebut dan mandi, kemudian berwuduk daripada air itu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setelah sekian lama kering, kemarau. Maka itu Nabi SAW panggil sahabat-sahabat, mari kita pergi ke kawasan ni, hujan turun, air dia air suci, kita bersuci, puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ni. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua, dan apa yang dibacakan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.